Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini sekali lagi Bahasa Melayu tahun 4, Seni Bahasa dalam tajuk Program Kebun Komuniti. Okay, seni bahasa ni bermaksud kemahiran yang kita pelajari untuk hari inilah. Okey, untuk hari ini dalam tajuk seni bahasa dalam program Kebun Komuniti. Minta maaf, cikgu tersasut. Tajuk kita dalam buku teks program Kebun Komuniti. Kemahiran kita untuk belajar pada hari ini adalah seni bahasa. Okey, boleh tengok buku teks muka surat yang kelima. Okey, pada paparan slide ni cikgu tunjukkan ada sekumpulan komuniti. Cikgu ambil gambar ni dari YouTube, komuniti yang sedang melihat hasil tanaman kebun dia. Hasil tanaman kebun komuniti mereka lah. Okay, dan sebelah gambar ni pula adalah alatan yang diperlukan untuk kita berkebun. Okey, kita pergi slide yang seterusnya. Okey, kita tengok slide yang kedua ni. Kat sini cikgu ada tulis bercerita dan mengujarkan dialog dengan menggunakan peribahasa. Okey, ini adalah objektif kita. Bercerita dan mengujarkan dialog dengan menggunakan peribahasa. Maksudnya awak boleh bercerita menggunakan peribahasa yang mudah untuk awak sampaikan cerita tu pada orang lain. Okey, seperti yang awak tengok dekat muka surat yang kelima ni, tajuk kita program kebun komuniti. Okay, tengok ada 4 keping gambar Encik Husin dengan anak-anak dia. Anak-anak Encik Husin siapa? Hadif dan Hajar. Mereka pergi ke mana? Ya, ke kebun komuniti di kawasan perumahan mereka. Awak kena baca lah. Bila awak banyak membaca, awak akan dapat apa maklumat yang diperlukan. Okey? Kita tengok pada slide yang seterusnya. Okey. Cikgu besarkan gambar dengan harapan awak boleh nampak dengan lebih jelas. Patutnya awak memang boleh nampak lebih jelas sebab buku teks semua masing-masing dah dapat. Sekolah dah berikan. Okey, berbalik pada topik perbincangan kita, kemahiran yang kita nak pelajari hari ini adalah peribahasa. Okey, untuk hari ini peribahasa yang dalam peribahasa ni ada 4 sebenarnya. Kita belajar tentang simpulan bahasa, kata bidalan, pepatah, itu adalah peribahasa. Tapi untuk hari ini adalah simpulan bahasa. Okey, kita tengok gambar yang pertama. Encik apa tadi? Encik Husin. Encik Husin membawa anaknya Hadif dan Hajar ke kebun komuniti di kawasan perumahan mereka. Okey, cuba awak tengok. Encik Husin berkata dekat anaknya, Hadif dengan Hajar, penduduk Taman Impian ini silap. Penduduk Taman Impian ini ambil berat tentang kebun komuniti. Okey, komuniti tu apa? Okey, komuniti tu tadi cikgu dah cakap kan? Komuniti adalah kelompok masyarakat di sesuatu kawasan. Okey, macam awak duduk kat kawasan perumahan awak. Perumahan awak tu komuniti kawasan rumah awak lah. Komuniti taman perumahan apa? Okey? Okey, kita tengok kat situ perkataan ambil berat, simpulan bahasa ambil berat. Apa maksud dia? Maksudnya memberikan perhatian yang lebih. Jadi, Cik Hadif menggunakan perkataan ambil berat, simpulan ambil berat untuk menceritakan apa yang berlaku dekat kawasan kebun tu kat anak-anaknya. Okey, maksudnya penduduk kejiranan taman perumahan Encik Husin ni sangat mengambil berat kawasan perumahan kebun komuniti tu. Okey, harap awak faham. Okey, untuk gambar yang kedua. Siapa tu yang bercakap? Hajar.
Hajar kata pula, saya kagum melihat mereka berganding bahu mengusahakan kebun ini. Okey, saya kagum melihat mereka berganding bahu mengusahakan kebun ini. Okey, simpulan bahasa yang Hajar gunakan, berganding bahu. Apa maksud berganding bahu? Maksud berganding bahu, bekerjasama atau melakukan sesuatu bersama-sama. Okey? Okey, tengok kat situ. Ada yang berkebun menyiram pokok tanaman, ada yang menanam anak pokok, ada yang menyangkul. Itu kita panggil bekerjasama lah. Faham tak kat situ? Okey, ambil berat ni sekali lagi cikgu nak tegaskan. Awak perlu ambil berat contoh ayat lain yang cikgu bagi selain daripada yang Cik Husin sebut ni. Awak perlu ambil berat setiap tugasan yang diberikan oleh guru melalui Google Classroom. Patutnya awak kena ambil perhatian. Okey, faham? Sekarang ni situasi yang sekarang ni berlaku lah. Contohnya awak dengan keluarga awak, dengan mak ayah awak pula. Ibu dan ayah berganding bahu membantu saya dalam menyiapkan kerja sekolah. Macam itulah maksudnya. Maksudnya ibu dan ayah awak bekerjasama, bantu. Hanya bekerjasama buatkan untuk awak, bantu awak. Okey? Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, untuk slide yang ni tak ada dialog. Jadi awak kena fikirkan apa dialog yang sesuai, yang menggunakan simpulan bahasa. Cikgu dah bagi kat sini maksud-maksud simpulan bahasa ni. Gambar yang ketiga dia bagi 2 simpulan bahasa, besar hati dan mandi peluh. Apa maksud besar hati? Cikgu dah letak dah dekat situ. Okey, cuba tengok maksud besar hati. Bermaksud berasa bangga atau sangat gembira. Jadi awak bolehlah buat. Mungkin hadis yang berkata, saya sangat besar hati melihat penduduk taman perumahan kita bekerjasama menjaga kebun komuniti. Itu contohlah cikgu bagi. Okey, maksud besar hati itu berasa bangga atau sangat gembira. Okey, mandi peluh pula. Bukannya awak mandi dengan peluh. Bermaksud mandi peluh ni badan awak berpeluh-peluh. Baju awak dah basah sebab buat sesuatu aktiviti. Bersukan contohnya awak berjogging, awak aktiviti senaman lah biasanya macam itulah. Kalau duduk rumah, dalam rumah je tak ada peluh keluar banyak sangat. Kecuali awak melakukan aktiviti yang ada pergerakan. Okey. Kadang-kadang mak memasak di dapur pun berpeluh-peluh dia. Kan? Sebab nak masak dengan panas, haba panas dekat dapur lagi. Okey, itu kita sebut mandi peluh, dibasahi peluh. Gambar yang keempat. Ada 2 simpulan bahasa, sekangkang kera dan menambat hati. Okey, sekangkang kera bermaksud tanah atau kawasan yang kecil. Faham tak? Okey, contohnya awak boleh tengok dekat kawasan rumah awak. Bahagian mana yang keluasannya yang kecil saja, kawasan kecil? Bilik air. Jadi awak bolehlah mungkin awak cakap, mak, bilik air kita ni sekangkang kera je kan? Jadi mak awak pun faham lah apa maksud yang awak nak sampaikan. Maksudnya kawasan tu kawasan yang kecil. Bukannya awak tengok kera datang, lepas tu dia lompat selangkah demi selangkah. Oh, itu sekangkang kera yang cikgu maksudkan. Bukan Dia awak kena faham simpulan bahasa tu apa dia. Memberi maksud sesuatu. Okey? Okey, seterusnya menambat hati. Awak boleh tengok apa yang berlaku kat sini. Menambat hati siapa? Menambat hati Cik Hadif. Menambat hati Cik Husin, Hadif dan Hajar. Sebab tengok ni, seluruh kejiranan ni kat sini memberi kerjasama yang sangat bagus. Bermaksud, menambat hati ni bermaksud memikat hati. Jadi awak kena fikirkan ayat-ayat yang sesuai menggunakan simpulan bahasa
untuk menceritakan apa yang berlaku pada gambar ni. Okey, faham? Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, slide yang seterusnya ni cikgu nak terangkan peribahasa. Peribahasa adalah ayat atau kelompok kata yang tetap dan mengandungi maksud tertentu. Terbagi kepada 4, tadi cikgu dah sebutkan. Ia ada simpulan bahasa, ia ada perumpamaan, ada pepatah dan bidalan. Okey, kat sini pun dalam buku teks awak ada tulis kamus poket. Kamus poket ni peribahasa ialah kelompok yang ni. Cikgu cuma besarkan balik. Cikgu cuma besarkan balik je kat sini. Nak bagi awak nampak lebih jelas, cikgu buat dalam bentuk peta minda. Okey, simpulan bahasa. Apa dia? Contoh simpulan bahasa. Apa dia? Bidalan apa dia? Okay, cikgu bagi sikit kat awak supaya awak lebih nampak, lebih faham. Contohnya, simpulan bahasa yang lain yang selalu disebut. Simpulan bahasa yang lain, ayam tambatan. Apa maksud ayam tambatan? Orang yang menjadi harapan dalam sesuatu pasukan. Contohnya pasukan bola sepak Liverpool. Yang paling hebat tu siapa? Mat Salah kan? Okey. Mat Salah merupakan ayam tambatan yang menjaringkan gol dalam pasukan Liverpool. Contoh. Okey, contoh yang selain pada tu, simpulan bahasa yang lain, cikgu bagi contoh yang lain. Simpulan bahasa banyak mulut. Banyak mulut ni bukannya mulut banyak kat muka tu, tak. Banyak mulut bermaksud banyak bercakap atau suka berleter. Berleter tu siapa? Mesti awak cakap mak awak kan. Okey, contoh ayat yang sesuai untuk banyak mulut. Awak ni banyak mulut sangat, asyik bercakap ketika cikgu mengajar. Contoh. Sebab apa? Bila cikgu bercakap, awak bercakap. Cikgu bercakap, awak bercakap. Tu yang panggil banyak mulut. Itu contoh simpulan bahasa. Okey, kalau contoh yang lain, bidalan. Contoh, ada air adalah ikan. Maksudnya, rezeki terdapat di mana-mana sahaja. Ayat dia, contoh ayat, apa yang hendak dirisaukan tentang rezeki, ada air adalah ikan. Okey? Tu contoh cikgu bagi. Jadi cikgu bagi banyak-banyak, nanti awak pening pula. Jadi cikgu bagi sikit-sikit je. Perumpamaan, cikgu nak bagi awak nampak perbezaan. Perumpamaan, contoh yang selalu kita gunakan, cikgu rasa yang biasa awak dengar. Anjing dengan kucing. Maksudnya orang yang selalu bertengkar. Tapi awak boleh tengok dah, anjing sekarang ni dengan kucing kadang tak bertengkar pun, daripada jadi kawan baik dah kan. Jadi itu antara contoh-contoh. Kalau pepatah, kejap cikgu tengok. Kalau pepatah, sekejap cikgu cari. Pepatah ni dia satu ada ayat yang lebih panjang. Ayat dia lebih panjang. Contoh pepatah yang selalu disebut, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Maksudnya bermuafakat atau bekerjasama melakukan sesuatu pekerjaan sama ada susah atau senang. Okey? Okey, cikgu tak payah jelas panjang-panjang. Untuk hari ni awak perlu tahu simpulan bahasa je dulu. Kita tak masuk lagi yang tiga-tiga ni. Yang tadi cikgu cuma bagi introduction, pengenalan untuk awak supaya lebih jelas. Kalau tak faham juga tak apa. Nanti next kelas yang berikutnya cikgu akan terangkan lagi. Okey, kita tengok slide yang berikutnya. Okey, untuk aktiviti hari ni, awak sepatutnya bina ayat dan ceritakan semula menggunakan simpulan bahasa yang diberikan berdasarkan gambar. Okey, tadi ayat dalam buku teks tu dia dah tunjuk kat bawah tu dalam kotak warna kuning seperti yang cikgu tunjuk ni. Yang tunjuk ni,
Pada suatu hari, Encik Husin membawa anaknya, Hadif dan Hajar, ke kebun komuniti. Salah intonasi cikgu tu. Okey, cikgu ulang semula. Pada suatu hari, Encik Husin membawa anaknya, Hadif dan Hajar, ke kebun komuniti. Di sana, Encik Husin bercerita. Bercerita tentang apa? Mula daripada gambar-gambar yang pertama tadilah. Tapi dekat sini cikgu tak mula dengan gambar pertama. Sebab dekat gambar pertama ni, awak boleh tengok dalam buku teks. Cikgu tak buka dah slide yang sebelum tu sebab boleh rujuk pada buku teks gambar pertama tu. Cik Hadif dah sebut. Di sana, bukan Encik Hadif, Encik Husin, minta maaf. Di sana, Encik Husin bercerita, penduduk Taman Impian ini ambil berat tentang kebun komuniti, kata Encik Husin kepada anak-anak dia. Lepas tu, gambar yang kedua, Hajar berkata, saya kagum melihat mereka berganding bahu mengusahakan kebun ini. Gambar yang ketiga, awak boleh buat ayat biasa je, ayat penyata. Hadif dan Hajar besar hati mengikut ayah mereka ke kebun. Maksudnya dia berasa gembira. Jadi mandi peluh. Awak buatlah ayat mandi peluh macam mana pula? Awak fikirkan. Jadi ini cuma contoh, tak semestinya awak ikut cikgu. Awak kena lebih kreatif berfikir apa ayat yang sesuai dengan gambar untuk dijadikan satu cerita yang lengkap. Okey? Cuba fikirkan. Boleh, pelan-pelan fikir boleh. Kalau cikgu bagi semua je, macam awak tak belajar lah kan. Jadi awak kena berfikir. Sebab kita diberi akal fikiran untuk berfikir. Bersyukurlah. Alhamdulillah. Okey, tengok muka surat yang seterusnya. Kat sini, cikgu bagi maksud saja. Sedangkan kera bermaksud, apa dia? Menambat hati, maksud apa dia? Ayat ni terpulang pada awak. Sama ada awak nak buat dalam bentuk dialog, awak nak buat dalam bentuk ayat penyata atau apa saja. Tapi berdasarkan gambar untuk awak ceritakan apa yang berlaku di kebun komuniti. Mungkin boleh buat. Walaupun tanah ataupun awak boleh buat walaupun kawasan kebun itu hanya sekangkang kera, tetapi mereka sangat gembira untuk berkebun. Contoh yang tu contoh. Okey. Gambar yang sama juga, sesimpulan bahasa yang kedua, menambat hati. Apa dia? Fikirlah sendiri. Okey? Harap jelas. Awak akan buat benda ni semua dalam buku tulis. Nanti cikgu akan maklumkan dalam Google Classroom. Buku tulis apa? Jadi sediakan buku tulis garis 1, buku nombor 1, supaya awak dapat siapkan tugasan. Bila awak menulis, awak lebih banyak idea. Okey? Boleh tengok dalam Google Classroom. Okey, rasanya sampai di sini saja untuk penerangan cikgu. Kita sambung tugasan dalam Google Classroom. Cikgu harap awak faham. Sekiranya tak faham, boleh tanya dalam ruangan komen di Google Classroom. InsyaAllah cikgu akan cuba jawab. Okey. Sampai di sini saja. Terima kasih. Harap awak faham. Jom kita pergi ke Google Classroom. Ada lagi satu slide. Cikgu lupa nak tunjuk. Okey, sekian. Terima kasih. Kita jaga kita. Duduk di rumah. Belajar di rumah. Ni pesanan paling penting. Sila semak Google Classroom setiap subjek mengikut jadual yang telah diberikan. Bahan pembelajaran dan tugasan telah dimuat naik di situ. Harap maklum. Jom
duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal, tekun dan semangat. Okay, bye. Assalamualaikum.